Tidak semua amalan dunia menjadi penghalang pada akhirat. Bahkan di sana ada amalan dunia mendorong langkah kita lebih cepat pergi akhirat. Sama ada harta kita, usia kita, kekuatan kita, semua. Lihat Abu Dujana, dia orang Samsing, orang kuat, orang gagah. Sampai dia perang pun tak pakai topi besi, tak pakai baju besi. Macam mana digunakan kekuatannya dalam perang Uhud. Menyaksikan perang tersebut sebagai medan Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dia pakai pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, siapa nak pedangku? Sahabat berebu angkat tangan. Tapi bila Nabi kata, siapa yang akan menggunakan pedang aku dengan hak? Ma ya'khudhu sayfi bihaqqihi. Siapa yang nak ambil pedang aku dan tunaikan hak dia? Sahabat pun jatuh tangan, tak berani angkat. Abu Dujana angkat tangan. Maka Nabi SAW memberikan pedangnya kepada Abu Dujana. So Abu Dujana ketika mana dia berjalan, Nabi kata, demi Allah, ini berjalan ahli neraka. Cara berjalan ahli neraka. Kalau tidak kan dalam medan perang. Artinya di medan perang boleh berjalan macam tu, jalan sombong. Abu Dujana bila berjalan, Nabi kata, kalau bukan di medan perang, kalau di luar, ini perjalanan ahli neraka. Cara berjalan tu, innahu misyatu ahli nar, kata Nabi SAW. Tapi di medan perang lain. Di medan perang memang kena tunjuk sombong. Orang Islam tak boleh tunduk nak perang ni, tunduk warak je nak perang. Ini medan lain, kena tunjuk sifat lain. Abu Dujana cara dia berjalan menggerungkan musuh. Lihat dia menggunakan cara berjalan yang asalnya kalau di luar medan perang ahli neraka, tapi di dalam medan perang ahli syurga. Kalau itu saudara, banyak benda, harta milik ahli neraka, tetapi bila digunakan oleh orang soleh, dia jadi ahli syurga. Sifat sombong, ya, kalau diberikan pada ahli dunia, maka dia beri sifat neraka. Tapi sifat sombong diberi ahli akhirat, dia menjadi syurga. Dia sombong kerana membela agama Allah. Dia tak beri muka pada musuh. Sombong kita masukkan bersifat keras, tak bagi muka. Sebagaimana Allah Ta'ala memuji sifat sahabat para Nabi, sahabat Nabi SAW, asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu bersikap keras kepada orang kafir. Sebagai dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyuruh orang Islam bila berjalan di hadapan orang kafir, berjalan dengan sombong. Jangan berjalan dalam keadaan kita rendah diri, jangan. Bukan Nabi kata apa? Nabi kata, kamu sempitkan jalan orang kafir. Bila kamu berjalan, la tabda'us salam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu beri salam pada Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fit tariq fattarruhum ila adyaqihi. Kalau kamu jumpa mereka tengah jalan, kamu himpit mereka sampai mereka ke tepi. Jangan bagi mereka berjalan tengah, himpit ke tepi. Hadis ini kita kena faham. Hadis ini ketika mana berlaku perang, berlaku permusuhan, tengah okey, kita tak ada masalah, maka ini bukan dalilnya. Kita kena tahu setiap dalil dia ada sebab. Jangan saudara, hari ni ustaz dah ajar jalan dekat tokek majikan, tepi je. Tak. Hadis ini dalam suasana perang ketika mana mereka musuh Islam. Macam contoh padri-padri di Amerika bertindak jahat, membakar Quran. Orang ni kalau kita jumpa, kita impit di tepi jalan, kerana dia menunjukkan kesombongan. Yang bakar Quran secara terang-terangan, yang mengoyakkan helaian Quran, menghinanya. Adakah saudara nak berjalan kadang tunduk di hadapan dia? Sedangkan ditunjukkan permusuhan kepada kita. Maka berjalan dengan kadang sombong, boleh impit-impit dia ke tepi. Tapi untuk padri kita kat Malaysia, dia tak menimbulkan provokasi itu, maka kita tak ada masalah untuk berbuat baik dengan mereka. Ini kita cerita orang yang jadi musuh. Dan sama juga orang yang buat ajaran sesat. Saudara tahu dia memang buat ajaran sesat, tak sembahyang Jumaat, tak sembahyang 5 waktu. Saudara tak perlu bila dia bercakap agama tunduk seolah macam dia bijak. Tak, saudara mesti beta dia, lawan dia. Saudara mesti plekeh dia. Saudara mesti cemoh dia bila dia cuba cakap agama yang sesat. Saudara jangan bagi salam pada dia. Jumpa kat jalan, himpit dia. Artinya kalau buat kereta, himpit sikit biar dia masuk lubang tepi. Ajaran sesat. Artinya demikian bila berhadapan dengan orang yang mencabut agama Allah.
Tapi orang yang saya katakan tak ada masalah dengan agama Allah, hatta kalau dia kafir sekalipun, kita tidak membawa ataupun tidak menggunakan hadis ini. Sebab hadis ini memang ketika mana orang kafir mengkhianati perjanjian Madinah, piagam Madinah, ketika mana mereka berkomplot bagi memusnahkan orang Islam dalam perang Ahzab, semuanya Nabi menyebut hadis ini.